Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung part yang kedua untuk subtopik 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Di dalam alam sekitar kita, sumber sinaran mengayon ini dikelaskan kepada sumber sinaran mengayon semula jadi dan juga sumber sinaran mengayon buatan. Okay. So ada dua kelas. Walaupun dia dikategorikan sebagai sinaran mengayon, tapi dia ada dua kelas. Sama ada sinaran mengayon itu adalah secara semula jadi ataupun buatan manusia. Okay. Ini adalah contoh sumber sinaran mengayon semula jadi, iaitu sinaran kosmik dan juga ataupun sinaran latar belakang. Kalau sinaran mengayon buatan manusia, contohnya kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. So ini semua adalah sinaran mengayon hasil daripada buatan manusia. Okey, pertama kita tengok dahulu sinaran mengayon sumber semula jadi. Pertama adalah sinaran kosmik. So, sinaran kosmik ini adalah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. So, sinar kosmik ini sangat satu sinaran yang sangat bertenaga tinggi. Jadi, sinaran kosmik ini juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Sebab dia bukan dari sistem suria tetapi dia dari galaksi yang lain. So, nama lain dia adalah sinaran kosmik galaktik. Teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat digunakan untuk mengesan sinaran kosmik ini. Okay, yang kedua adalah sinaran latar belakang. So, sinaran latar belakang ini adalah sinaran mengayon sumber semula jadi. Sinaran latar belakang ini terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Sinaran latar belakang ini dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuklah sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okay. Sumber sinaran latar belakang ini adalah sinaran kosmik, keradioaktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear, radioisotop daripada kegunaan perubatan. So, sumber sinaran latar belakang ini boleh jadi daripada sinaran kosmik. Dan sinaran kosmik ini adalah sinaran semula jadi. Okay, yang di bawah ini adalah sinaran buatan manusia. Okay, sinaran latar belakang ini boleh diukur. Sinaran mengayon yang diserap ke dalam badan manusia sebenarnya akan merosakkan sel badan. Jadi, kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap badan manusia ini diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Dos 1 sievert ataupun 1 SV sievert. Dos 1 SV adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Maksudnya, dos 1 SV itu sievert, dos 1 SV itu sama dengan 1 joule tenaga. Okay, sinaran mengayon, dan kalau diukur sebagai dos 1 SV dalam badan kita, bermaksud sinaran mengayon ini diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Tisu kita lah. Okey, unit
pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Microsievert per jam. Okay, ini adalah yang biasa digunakan. Maksudnya tak sampai satu sievert lah, tak sampai 1 SV. So micro tu unitnya lagi kecil. Okay. Pengukuran sinaran latar belakang dengan alat pembilang giga, terapi radiation meter. Okay, inilah gambarnya. Okay, dos sinaran latar belakang atau sinaran mengayon yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam ialah aras normal ataupun aras selamat. So, kita kena pastikan dos sinaran latar belakang tu kurang daripada 0.2. So, itu dikira sebagai kawasan yang selamat. Kalau kata dos sinaran latar belakang yang ada di tempat itu melebihi daripada 0.2 microsievert per jam, bermaksud kawasan tersebut adalah tidak selamat. Berbahayalah. Okay, aras dos sinaran latar belakang yang selamat kurang daripada 0.2 microsievert per jam, kurang daripada 0.0002 metersievert per jam, kurang daripada 1752 microsievert per tahun. Okay. So, kurang daripada 1.752 metersievert per tahun. So, itu adalah aras yang selamat. Okey. TV ataupun komputer menghasilkan sinaran mengayon 0.01 metersievert per jam. So, selamat. Okey. Merokok sinaran radioaktif adalah 55 metersievert per batang rokok. Okay, so kita boleh tahulah itu adalah selamat atau tidak. Bangunan sinaran radioaktif 1.5 metersievert per tahun. Selamat. Okay, makanan sinaran radioaktif 0.1 hingga 0.5 metersievert setahun. So, aras selamat. Okay, alam sekitar sinaran latar belakang 0.4 hingga 1.0 metersievert setahun. Penerbangan sinaran kosmik 0.003 metersievert per jam. So, ini adalah tidak selamatlah. Jadi, sebab tu berbahaya juga kepada individu yang bekerja dengan penerbangan ini sebab dia selalu terdedah dengan sinaran kosmik ini. Altitude tinggi sinaran kosmiknya adalah 0.3 hingga 0.5 metersievert setahun. Okay, apa risikonya terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi? Risiko kesihatan terhadap tahap penyerapan sinaran mengayon oleh badan dipengaruhi oleh dos sinaran mengayon yang diterima. Okey, so untuk perlindungan, gunakan alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti-ultra ungu, payung ultra ungu dan sebagainya. So, dia adalah yang selamat, bukan selamatlah, yang untuk melindungi diri kita daripada sinaran yang berbahaya ini. Okay, pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Disebabkan oleh foto sinar X atau sinar X-ray ini juga akan menghasilkan sinar yang berbahaya. So, sebab tu tak boleh kerap. Okay.
Televisyen, pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter untuk mengelakkan diri kita daripada terkena kesan daripada sinaran itu. Okay, jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Sebab contohnya bila ikan tersebut berada di kawasan yang dicemari dengan bahan radioaktif, kita makan ikan tersebut, bahan radioaktif boleh masuk ke dalam badan kita. Okay, waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. So, dia hadkan tak boleh bekerja melebihi tempoh masa sebab juruterbang ini terdedah kepada sinaran kosmik yang boleh memberi kesan negatif kepada badan dia. Okay. Mary dan Irene Curie adalah pasangan ibu anak perempuan yang tunggal menerima 3 hadiah Nobel. Marie Curie ini menerima 2 hadiah Nobel iaitu hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1911. Irene Curie pula, anak perempuan kepada Marie Curie ini, menerima hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1935. Okay, tanpa menyedari risiko terdedah kepada sinaran mengayon ini, mereka mati kerana menghidap penyakit kanser yang disebabkan oleh pendedahan kepada sinaran gamma yang berlebihan dalam kajian mereka. Maksudnya mereka ni buat kajian mengenai sinaran gamma. Tapi sebab bila buat kajian, mestilah mereka ini selalu terdedah kepada sinaran gamma. So, sinaran gamma ini berbahaya, boleh memberi kesan kepada individu. Contohnya kepada Mary dan Irene Curie ini. So, mereka mengidap penyakit kanser. Penyakit kanser itu disebabkan oleh terlalu lama terdedah kepada sinaran gamma. Okay? Dan mereka meninggal. Oleh sebab kebanyakan sinaran kosmik diserap oleh atmosfera, dos sinaran kosmik di permukaan bumi lazimnya bernilai kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam, iaitu pada aras normal ataupun aras selamat. Sebaliknya, semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin kuat sinaran kosmik yang diterima. Sebab tu, juruterbang ataupun dia naik penerbangan lah, akan terdedah kepada sinaran kosmik yang tinggi. Ahli kru udara seperti juruterbang, pramugara dan pramugari lazimnya menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat. Setinggilah kan? Mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat di dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi. Sebab tu dia ada had tempoh masa bekerja. Jadi, waktu bekerja mereka di udara dihadkan untuk tempoh tertentu. Okay? So, sampai situ untuk subtopik 8.3 ini. Okay, nanti kita akan sambung 8.2 sampai situ. So, kita akan sambung nanti. So, sampai situ sahaja. Terima kasih.